Salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan. Nama saya Cheng Yu Hong. Sekarang saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan objektif kajian. Kebakaran hutan merupakan salah satu isu fenomena alam semula jadi yang serius dan membimbangkan semua pihak. Impak kebakaran hutan adalah menyebabkan kemerosotan ekonomi, kerosakan ekologi dan membahayakan nyawa manusia. Penggusanan pantas adalah elemen utama untuk mengawal senario tersebut. Dalam kajian ini, pendekatan pelombongan data telah digunakan untuk mengetahui kawasan kebakaran hutan yang terjejas serta mengkaji data-data yang merupakan faktor kepada kebakaran hutan di Taman Montenegro. Objektif menjalankan kajian ini adalah untuk mengkaji koordinat kawasan yang paling luas terjejas akibat kebakaran hutan di Taman Montenegro. Objektif kedua adalah untuk menggenap pasti hari dan bulan yang paling kerap berlakunya kebakaran hutan di Taman Montenegro. Dan objektif yang terakhir adalah untuk menganalisis data yang menyebabkan kebakaran hutan yaitu FFMC, DMC, ISI, dan DC. Seterusnya, nama saya ialah Niki Rafael Anak Jali. Saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Kaedah pengumpulan data, jenis kajian yang kami gunakan adalah penyelidikan analitik. Penyelidikan analitik digunakan untuk memahami peristiwa dengan mencari dan mengukur hubungan antara mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui kawasan yang terjejas akibat kebakaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan. Oleh itu, melalui data yang dikumpulkan, analisis dan penjelasan mengenainya akan dibuat secara jelas. Bagi penyelidikan ini, kami akan menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh daripada sumber utama iaitu dengan menggunakan pendekatan perlombongan data untuk meramal kebakaran hutan dengan menggunakan data meteorologi yang disediakan oleh Paula Cortez dan Anibal Morais. Dalam kajian ini juga, kami akan menggunakan data tersebut untuk menjawab persoalan iaitu kawasan manakah yang terjejas akibat kebakaran hutan serta apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Taman Montenegro. Bagi kaedah penganalisisan data pula, data terbahagi kepada dua iaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Skala pengukuran bagi data kuantitatif adalah nisbah dan selang, manakala bagi data kualitatif skala pengukuran adalah nominal. Oleh itu, terdapat beberapa pemboleh ubah dalam penyelidikan ini iaitu seperti bulan, skala pengukuran adalah nominal, hari nominal, FFMC selang waktu, DMC selang waktu, DC selang waktu, ISI selang waktu, suhu selang waktu, kelembapan relatif, skala pengukurannya pula adalah nisbah, angin nisbah, hujan nisbah dan luas juga adalah menggunakan skala pengukuran nisbah. Perisian yang kami gunakan pula adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perisian yang digunakan oleh kumpulan kami untuk menganalisis data yang telah diperolehi. Perisian ini sangat membantu kumpulan kami dalam penganalisisan data dan penghasilan graf dengan menggunakan formula serta fungsi sedia ada yang terdapat pada sistem perisian ini. Seterusnya, saya Adana Batrisha dan Nini Nashwa akan menjelaskan berkenaan analisis data dan keputusan. Yang pertama sekali, analisis koordinat kawasan kebakaran Taman Montenegro. Berdasarkan raja, kita dapat lihat bahawa kawasan yang terjejas akibat kebakaran hutan amat luas. Kawasan yang paling terjejas ialah berkoordinat 3-4. Seterusnya, saya akan menjelaskan analisis bulan dan hari berlaku kebakaran di Taman Montenegro. Ini merupakan graf bulan kebakaran yang berlaku di Taman Montenegro. Berdasarkan graf, kita dapat melihat bahawa bulan September paling banyak berlaku kebakaran iaitu sebanyak 52 kali. Ini merupakan graf hari kebakaran yang berlaku di Taman Montenegro. Berdasarkan graf, kita dapat melihat bahawa hari Ahad merupakan paling banyak berlaku kebakaran iaitu sebanyak 27 kali. Taman ini terletak di Portugal di mana negara ini mempunyai 4 musim. Bulan September merupakan musim luruh di Portugal yang mana udara sangat kering dan daun-daun banyak gugur. Pada masa itu yang memudahkan lagi berlakunya kebakaran apabila terdapat sumber api di situ. Tambahan pula, hari Ahad merupakan hari hujung minggu yang mana banyak pengunjung datang ke taman ini untuk mendaki, berkemah, beriadah dan mereka menggunakan api untuk membuat barbecue dan juga membuat unggun api pada waktu malam.
Seterusnya, saya akan menjelaskan berkenaan analisis FFMC suhu, kelembapan relatif angin dan hujan. FFMC mewakili kelembapan bahan bakar halus dan sampah yang terdapat di dalam kanopi hutan dan juga merupakan petunjuk untuk bahan bakar halus yang mudah menyala dan mudah terbakar. Terdapat 5 tahap bahaya bagi FFMC seperti dalam jadual berikut. Ini merupakan plot kotak bagi FFMC. Berdasarkan plot kotak, nilai FFMC yang tertinggi adalah 95.5 iaitu pada tahap bahaya paling tinggi. Ini adalah kerana suhu yang tinggi pada ketika itu iaitu 23.3 darjah Celsius yang menyebabkan kelembapan relatif menjadi rendah iaitu 31%. Kelajuan angin pula agak laju iaitu 4.5 km per jam yang boleh memudahkan kebakaran untuk berlaku dan merebak dengan lebih cepat. Hakik sekali, hujan pula adalah 0 ml yang mana dapat digambarkan bahawa tiada hujan pada masa itu untuk melembabkan persekitaran. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkenaan analisis DMC, suhu, kelembapan relatif dan hujan. DMC merupakan kelembapan bahan bakar bahan organik yang terurai di bawah sampah. Terdapat 5 tahap bahaya DMC seperti dalam jadual berikut. Ini merupakan plot kotak bagi DMC. Berdasarkan plot kotak, nilai DMC paling tinggi ialah 149.3 yang mana merupakan tahap bahaya paling tinggi. Ini kerana suhu pada ketika itu agak tinggi iaitu 25.3 darjah Celsius yang menyebabkan kelembapan relatif menjadi rendah iaitu 36%. Isi padu hujan pula ialah 0 ml yang menunjukkan tiada hujan pada masa itu untuk melembabkan persekitaran. Analisis DC, suhu dan hujan. Throughout DC ialah nilai yang menunjukkan kandungan kelembapan yang terdapat pada lapisan bahan organik yang sangat padat dan dalam. Berikut ialah jadual tahap bahaya DC. Manakala ini ialah plot kotak throughout. Berdasarkan plot kotak, nilai DC paling tinggi ialah 735.7 iaitu berada pada tahap bahaya yang paling tinggi. Berdasarkan graf juga, jelas bahawa tiada hujan pada ketika itu. Nilai hujan ialah 0 mm. Suhu pada ketika itu ialah berada pada tahap sederhana iaitu 12.9 darjah Celsius. Akhir sekali, analisis ISI dan angin. Initial Spread Index ISI ialah nilai yang menunjukkan penyebaran hal laju api. ISI juga merupakan petunjuk kepada kadar api merebak dan kesukaran kawalan di lapisan berumput. Berikut merupakan jadual tahap bahaya ISI. Kemudian, ini ialah plot kotak Initial Spread Index ISI. Berdasarkan plot kotak, nilai ISI tertinggi ialah 56.1 iaitu berada pada tahap bahaya yang paling tinggi dan diikuti dengan kelajuan angin 4.5 km per jam. Secara kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dihasilkan, kita dapat melihat bahawa kebakaran hutan telah menyebabkan kerosakan persekitaran yang besar dan juga mengancam nyawa manusia. Dalam 2 dekad terakhir, usaha besar telah dibuat untuk membina alat pengesanan automatik yang dapat membantu sistem pengurusan kebakaran. 3 kaedah utama adalah penggunaan data satelit, pengimbas inframerah atau asap, dan sensor tempatan. Dalam kajian ini, pendekatan data mining yang menggunakan data meteorologi telah diusulkan seperti yang dikesan oleh sensor tempatan di stesen cuaca dan diketahui mempengaruhi kebakaran hutan. Kelebihannya ialah data tersebut dapat dikumpulkan dalam masa nyata dan dengan kos yang sangat rendah jika dibandingkan dengan pendekatan satelit dan pengimbas. Masalah ini dimodalkan sebagai tugas regresi di mana tujuannya adalah mendrama kawasan terbakar. Sekian, terima kasih.